Pihak antarabangsa digesa singkir Israel daripada PBB. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Suspek seorang remaja berusia 21 tahun direman 5 hari berkaitan kes bunuh ibu saudara di sebuah rumah di Pasir Putih, Ipoh, Perak. Beredar reman dikeluarkan Majistret S. Punita di Mahkamah Majistret Ipoh selepas mendapat permohonan daripada pihak polis. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pagi semalam, seorang wanita berusia 54 tahun ditemukan mati terkurung dalam sebuah rumah di Taman Puteri Lindungan Bulan. Pemeriksaan awal mendapati mayat mangsa telah membusuk dan dihantar ke unit forensik Hospital Raja Pemaisuri Bainun, Ipoh untuk bedah siasat. Kegiatan sindiket yang aktif memproses dan mengedar dadah dibongkar. 5 individu diberkas polis dan lebih 25 kg dadah dirampas menerusi 3 serbuan serentak dijalankan pada 6 November lalu di Pulau Pinang. Dalam tangkapan ke atas sindiket ini, kita juga berjaya untuk menyelesaikan satu kes yang pernah kita buat tangkapan 10 hari bulan 8 dan kita yang berjaya menangkap 2 lelaki Cina, seorang lelaki tempatan, seorang lelaki warga Singapura, dan dalam lelaki tempatan tu di dalam tempat rumah tersebut kita telah berjaya merampas dan menangkap tu, merampas lebih kurang ringgit Malaysia 21 juta. So yang ni pasaran dia buat, dia hantar ke sana. Menurut beliau, modus operandi sindiket menjadikan rumah sewa sebagai makmah dan stor menyimpan dadah sebelum diedar untuk pasaran tempatan terutama di Pulau Pinang dan Lembah Kelang. Hampir 20 kg heroin dan ganja dirampas polis Perak dalam siri operasi minggu lalu. Turut dicekup 3 suspek dipercayai pengedar dadah. Pemangku Ketua Polis Perak DCP Zulkifli Zahriat berkata sebuah rumah dipercayai dijadikan stor menyimpan dadah digempur. Tindakan susulan ekoran daripada tangkapan suspek yang pertama tadi, 2 tangkapan susulan telah dibuat. Tangkapan susulan pertama dibuat pada 8 November 2024 jam lebih kurang 1:30 petang. Tangkapan susulan kedua dibuat pada hari yang sama jam lebih kurang 2 petang. Pasukan serbuan telah tahan seorang lelaki India di sebuah rumah di Taman Mas Ipoh yang dipercayai terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah kes ini. Dadah itu dipercayai boleh digunakan lebih 26,000 penagih. Selain dadah, 3 kenderaan dan sejumlah barang kemas turut dirampas. Siasatan awal mengesyaki sindiket terbabit beroperasi sejak Ogos lepas. 43 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk bekerja sebagai GRO di Mount Austin, Johor Bahru. Pengarah Jabatan Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata penahanan melibatkan 38 warga Thailand, 3 warga Myanmar serta 2 warga Vietnam dan Laos. Selain itu, 3 lelaki ditahan kerana disyaki sebagai penjaga premis. Serbuan di 2 pusat hiburan itu turut membawa kepada tangkapan 3 orang majikan warga tempatan menerusi Ops Gegar pada 9 November lalu. Antara kesalahan termasuk menjalankan aktiviti tidak bermoral dan menawarkan perkhidmatan GRO di dalam dan di luar premis. Mereka juga didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial, bekerja tanpa permit, tidak memiliki kebenaran sah tinggal dalam negara dan tinggal lebih masa. Seorang wanita maut selepas terjatuh dari sebuah kondominium di Ibu Negara. Menurut Komander Operasi TPGB 2 KUP Muhammad Fuad Selamat, mangsa terjatuh di atas bumbung ruang lega bangunan tersebut dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan pukul 3.57 pagi dan segera menghantar pasukan operasi daripada BBP Pudu dan bantuan BBP Jalan Hang Tuah dengan jumlah kekuatan seramai 16 orang anggota lain-lain pangkat. Anggota bomba berjaya membawa mangsa keluar pada pukul 7.48 pagi dengan bantuan Skylift pihak bangunan. Kemudian mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kesan pekerja asing dilaksana per keso. 1,143 pemeriksaan telah dijalankan dengan pengeluaran 60 notis kompaun di bawah Akta 4 bernilai RM53,500 dan 133 saman jabatan dikeluarkan. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Azri Riwan Arifin berkata, kesan pekerja asing itu jurung kali diadakan bagi memastikan tiada pekerja asing yang dipinggir dari segi kebajikan dan hak sosial termasuk ekspatriat dan pekerja domestik. Majikan yang gagal, perlu saya tegaskan, bagi majikan yang gagal atau lewat mendaftar perusahaan ataupun pekerja, mereka boleh dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun ataupun denda sehingga RM10,000 ataupun kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi ingin saya tekankan di sini, saya gesa kepada seluruh majikan-majikan yang berada di luar sana, kalau belum lagi mendaftar, sila mendaftar, dan lepas mendaftar mencarum. Lebih 7,000 botol minyak pelincir dan minyak transmisi automatik kenderaan disyaki tiruan dirampas dalam serban berasingan sekitar Lembah Kelang minggu lepas. Turut dicekup 3 suspek. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, operasi dibuat di 3 premis di Ibu Negara dan Selangor. Modus operandi kegiatan tersebut mengedar barangan terbabit untuk pasaran sekitar Lembah Kelang dan turut dijual secara dalam talian dengan menggunakan label jenama terkenal. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM300,000. Kes dirujuk mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Syarikat terlibat juga disiasat bawah Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang berkurang kepada 414 orang melibatkan 110 keluarga setakat pukul 11 malam ini. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 6 PPS dibuka di daerah Raub manakala 2 di Lipis. Sementara itu, 6 sungai di Pahang mencecah tahap waspada iaitu Sungai Jelai di Jeram Bunggong, Sungai Jelai Kuala Medang, Dap Sungai Jelai Jeti Lipis. Turut direkodkan paras air Sungai Dong di Kampung Perwas Raub, Sungai Luit Kampung Subuh Maran dan Sungai Mentiga di Jabatan Cini Pekan. Tular dakwaan kononnya Putrajaya ambil ringan hal kedaulatan negara. Seorang pengguna Facebook dakwa perkara itu dapat dilihat menerusi beberapa tindakan yang kononnya popular. Antaranya, penyerahan wilayah Ambalat kepada Indonesia, ambil alih pegangan lapangan terbang oleh entiti Israel dan pemilihan penyedia 5G kedua. Turut didakwa mungkin berlaku penyerahan Laut Cina Selatan kepada negara asing. Semakan pasukan Biar Betul mendapati semua tuduhan terbabit tak berasas. Kementerian Luar menegaskan tiada mana-mana kawasan dalam blok Ambalat diserah kepada negara seberang. Malah, tiada sebarang perbincangan mengenainya dibuat Putrajaya. Beralih kepada isu kawalan entiti Israel dalam pengendalian lapangan terbang negara, Putrajaya berulang kali tegaskan syarikat BlackRock tak terbabit dengan kepentingan MAHB. Perkara itu turut dinafikan konsortium terlibat penstrukturan pegangan. Begitu juga dengan pemilihan syarikat penyedia 5G kedua. MCMC tegaskan yang pemilihan dibuat berdasarkan merit dan tiada tangan gaib terlibat pemilihan. Berdasarkan rekod sedia ada, penghantar juga tak patut bimbang dengan isu Laut Cina Selatan. Ini kerana Malaysia komited mempertahankan kedaulatan negara selari undang-undang antarabangsa.
Tak perlu timbulkan kegusaran dengan reka cerita mengarut. Selain tak berfaedah, penyebarannya juga adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh negara Arab dan seluruh masyarakat Islam mencari persetujuan bersama ke arah menggantung atau mengusir Israel daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tegasnya, ke arah ini seluruh dunia perlu menghukum dan menghalang pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap undang-undang dan norma antarabangsa. If the world turns away now, this violence will not remain contained. It will ignite a fire that threatens to engulf the entire region and the rest of the world. Datuk Seri Anwar menjelaskan pendiriannya ketika berucap pada sidang kemuncak luar biasa Arab Islam di Riyadh, Arab Saudi. Ia turut dihadiri pemimpin negara-negara Arab termasuk Presiden Palestin Mahmud Abbas. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengajak seluruh pemimpin dunia dan Islam bersatu membina semula Gaza yang telah dimusnah oleh rejim Zionis. It is therefore imperative that we double current efforts to help rebuild Gaza from the ruins of destruction. Of crucial importance is implementing the plans without any undue delay. Dalam sidang kemuncak ini juga beliau turut menyampaikan mandat Malaysia bagi mengecam keganasan Israel. Sidang kemuncak luar biasa ini dianjurkan Arab Saudi untuk mencari penyelesaian bagi menghentikan peningkatan keganasan di Gaza dan Lebanon dalam sidang kemuncak luar biasa negara-negara Arab dan Islam di Riyadh, Arab Saudi. Sementara itu, Malaysia menyatakan sokongan berterusan terhadap Lebanon yang kini berdepan kegilaan rejim Zionis Israel serta bersedia untuk menyalurkan sumbangan keuangan kepada Lebanon untuk membantu mangsa yang terkesan akibat serangan tersebut. Pemakluman itu dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakan sejawatannya dari Lebanon Najib Mikati di Riyadh. Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Lebanon itu sebelum sidang kemuncak luar biasa negara Arab dan Islam. Beliau Malaysia juga terkesan secara langsung dengan ketegangan di Lebanon susulan serangan Israel sehingga mengakibatkan 6 anggota Malbat yang menyertai misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu cedera. Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah di Riyadh. Perbincangan kedua-dua pemimpin ini turut menyentuh isu kekejaman rejim Zionis dan ketegangan di rantau Asia Barat. Dalam pertemuan tersebut, beliau turut menyampaikan ucapan tahniah kepada Kuwait bakal menjadi pengurusi Majlis Kerjasama Teluk GCC bermula Disember depan. Perdana Menteri turut memanjangkan jemputan kepada Putera Mahkota Kuwait untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC serta sidang kemuncak ASEAN GCC China pada Mei tahun depan di Kuala Lumpur. Malaysia sudah pastinya akan mengemudi ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Selain komitmen mempertingkatkan hubungan dua hala, terutama dalam bidang perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara. Penyedia platform media sosial perlu lebih proaktif menyekat sebarang perilaku tidak bermoral. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, sepatutnya teknologi AI masa kini digunakan pada kadar segera untuk menyekat anasir memudaratkan. Justru langkah melesingkan perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah tindakan yang tepat. Saya percaya sekarang Meta telah take down, tapi masalahnya Meta tidak proaktif. Hanya setelah dibangkitkan baru sepatutnya dia dah flag dari awal. Ini antara sebab kenapa kita mahu platform-platform ini dilesenkan supaya secara automatik. Dia dah tahu benda itu salah, buatlah automatik. Apa guna dia ada AI? Kan? Apa guna dia ambil duit daripada rakyat Malaysia
daripada Malaysia, pendapatan Facebook tahun 2023 2,5 bilion ringgit. 2,5 bilion, takkan dia tak ada duit untuk nak buat saringan automatik terhadap semua page-page jenayah ni. Fahmi mengulas kes di media sosial berkait jenayah seksual kanak-kanak. PDRM telah berhubung dengan MCMC untuk mendapatkan bantuan teknikal bagi menanganinya. Malaysia sedang memantau rapat kemungkinan perubahan yang mungkin berlaku kepada ekonomi global dan tempatan berikutan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sementara menunggu pengumuman dasar baharu daripada Washington, kerajaan sentiasa bersedia untuk menilai dan menyesuaikan dengan sebarang perkembangan yang boleh mempengaruhi lanskap ekonomi Malaysia. I think any country in the world, given the influence that the USA has on the global economy, would have carried out some sort of due diligence of whatever impacts a change of administration in the US would have on our local economy and administration. That is the part and parcel of planning, and I think while we will wait for the next few announcements, we will observe how the Trump administration impacts the global economy and ours. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus industri bagi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 di Ibu Negara. RMK ke-13 dijangka dibentangkan di Parlimen pada 3 Julai 2025. Usaha mempertingkat kebayaran VAT lebih 800 juta ringgit diperuntuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB untuk menyediakan latihan kepada belia menerusi 6 buah Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies. Sejak tahun 2016, CIDB telah melabur dalam teknologi pembelajaran melalui penggunaan simulator canggih bagi memastikan pelatih mendapat pendedahan secara teori dan juga secara amali. Program CIDB ini amat penting bagi kita memberi peluang ruang kepada mereka yang minat dalam bidang ini, satu, ataupun untuk kita memberi peluang kepada mereka yang mungkin tidak tahu bagaimana nak berjumpa diri dalam bidang pembinaan. Jadi kita perkenalkan yang ini supaya mereka ini mahir, ya. Sebab dalam industri pembinaan ini kita memerlukan tenaga mahir. Dan yang ini kita nampaklah mereka yang masuk latihan ini adalah untuk mereka ini mahir dalam mengoperasikan kren menara. Beliau merasmikan Majlis Perasmian tapak latihan kren menara ABM wilayah tengah di Jenjarum, Kuala Langat. Memperkasa infrastruktur bagi sektor pelancongan antara tumpuan pembentangan belanjawan Perak 2025 pada hujung November ini. Menteri Besar Datuk Seri Syarani Mohamad berkata ia bagi membuat persediaan menjelang Tahun Melaut Malaysia 2026. Dalam mesyuarat Exco itu kita putuskan YB Loh supaya melihat jika ada keperluan untuk membuat persiapan. Contohnya perlukan JT lah kita kata. So maka kena buat tahun depan. Mana-mana infra yang kita fikirkan infra itu perlu untuk menerima pelancong pada tahun 2026, maka kena buat tahun depan. Jadi sebab itu ada peruntukan yang juga kita ambil kira untuk pegawai ni, mengambil kira untuk portfolio perlancongan. Datuk Seri Syarani ditemui media pada program Mesra Hari Bertemu Pelanggan HBP Kerajaan Negeri Siri 8 di Dewan Bunga Raya Cangkat Jering.
Seramai 177 penduduk setinggan di Kampung Manis Perai, Pulau Pinang bakal berpindah ke perumahan baharu dalam tempoh 3 tahun lagi. Susulan kawasan tersebut akan dinaik taraf menjadi kawasan perumahan moden. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata, isi rumah yang layak akan diberi pampasan sebuah rumah dengan keluasan 850 kaki persegi secara percuma bernilai RM400,000. Bangunan 30 tingkat itu mesti disiapkan dulu. Apabila disiapkan, penduduk-penduduk akan ditempatkan di kawasan di bangunan itu. Baru mereka boleh robohkan rumah-rumah sedia ada untuk dibangunkan. Jadi sementara waktu ini penduduk-penduduk sedia ada kebanyakan mereka tak terjejas. Cuma ada beberapa unit yang perlu dikosongkan untuk buat projek pembinaan. Yang selainnya mereka boleh kekal duduk sampai bangunan itu siap. Jadi untuk penduduk di Kampung Manis ini sebenarnya tak ada risiko apa-apa pun. Without any risk. Sebab dia tetap duduk di sana sampai projek habis, mereka hanya sign agreement dengan kita bahawa apabila siapnya nanti mereka akan dipindahkan masuk ke unit baru dan mereka kosongkan rumah sedia ada. Jadi itu akan mengambil masa maksimum 3 tahun. Beliau menyaksikan majlis menandatangani Memorandum of Agreement antara Perbanan Aset Keretapi dengan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang. Pembinaan rumah di kawasan yang sering berlaku banjir perlulah ditinggikan bergantung tahap risiko bencana tersebut. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Billah Shah turut bertitah agar usaha mendalamkan sungai dilakukan bagi mengurangkan kesan banjir ekoran hujan lebat. Ini memang satu fenomena yang biasa di negeri Pahang ini. Mereka yang tinggal di tepi Sungai Pahang akan menghadapi risiko seperti ini. Namun saya berharap kalau ada sempayan dan rezeki dan bantuan dari pihak kerajaan atau pihak swasta, bila nak membina rumah, biarlah rumah itu kaki tinggi sikit. Baginda bertitah demikian ketika mencemaduli menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Tok Macang Raub. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk generasi akan datang, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Perdana Menteri JPM mengambil inisiatif mengasihkan dokumentari sejarah pengurusan pendatang haram Vietnam di Pulau Bidong, Terengganu. Ketua Pengarah MKN Datuk Raja Nuriswan Zainal Abidin menyatakan penglibatan awal majlis itu adalah berdasarkan arahan nombor 10 MKN bertarikh 8 Disember 1978. Apabila Perdana Menteri ketika itu menubuhkan pasukan petugas pendatang haram Vietnam di bawah MKN bagi menguruskan kemasukan pendatang haram yang tidak terkawal. Ialah disebabkan peranan yang dimanakan Pulau Bidong tu, dia sekarang dah ada branding lah di kacamata masyarakat antarabangsa. Jadi dengan usaha ni dan kita akan insyaAllah sebar luaskan usaha ni, boleh menyemarakkan lagi lah interest masyarakat antarabangsa untuk melawat Pulau Bidong secara khususnya dan negeri Terengganu secara ramnya. Datuk Raja Nur Syirwan berkata demikian selepas majlis aspirasi program dokumentari jejak warisan pelarian Vietnam di Pulau Bidong bertempat di Primula Beach Hotel. Perkembangan bola sepak Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim JDT dijangka tidak berdepan masalah melepasi pusingan 16 terbaik apabila bakal bertemu lawan lebih mudah. Berdasarkan undian hari ini, juara bertahan itu diletakkan berdepan pasukan Liga A1 Semi Pro KL Rovers FC. Naib juara edisi lalu Terengganu FC juga diundi menentang pasukan Liga A1 Semi Pro iaitu Melaka FC. Manakala Sabah FC bakal menyahut cabaran sebuah lagi klub Liga A1 PT Antlers FC.
Pada itu, aksi tumpuan adalah menyebabkan pertemuan Kedah Darul Aman KDA-FC berdepan KL City-FC. Selangor juga bersaing dengan Sri Pahang FC bagi berebut tempat ke pusingan suku akhir. Pusingan 16 terbaik bakal diadakan secara timbal balik bermula bulan ini. Kedah Darul Aman KDA-FC membuat keputusan tidak meneruskan perbincangan tentang penjualan sepenuhnya saham pasukan kepada pihak Mahsuri Medical Center MMC. Pengumuman menerusi kenyataan media bagaimanapun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perkara itu. Keputusan itu dibuat 5 hari selepas KDA-FC menghantar surat maklum balas kepada MMC untuk mengadakan perbincangan lanjut berhubung perkara tersebut. KDA-FC sebelum ini terjejas dengan isu tunggakan gaji pemain. Keadaan itu turut memberi kesan terhadap prestasi pasukan yang kini berada di kedudukan ke-10 Liga Super. Lebih malang juara Double Treble musim 2007-2008 itu juga dipotong 3 mata pada April lalu serta didenda RM50,000 kerana gagal menyelesaikan tunggakan gaji pemain bagi tahun 2003. Sementara itu, pihak MMC mengesahkan telah menerima surat maklum balas kedua daripada pihak KDA-FC. Ketua Pegawai Eksekutif MMC Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid berkata, pihaknya menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong usaha MMC untuk memiliki KDA-FC walaupun gagal. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengkakan khidmat Ahmad Jais Baharun sebagai Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Lelaki Kebangsaan. Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, keputusan itu menyaksikan kontrak Ahmad Jais dilanjutkan setahun lagi hingga tahun depan. Menurutnya, barisan kejuratihan diketuai Ahmad Jais mencapai indeks prestasi utama KPI ditetapkan apabila meraih 2 pingat emas pada kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia 2024 Mei lepas. Mereka ni pun satu pasukan jurulatih yang saya kira agak bagus sebab dia selalu berbincang dengan kita. Bukan saya je, dengan pengurusan termasuk timbalan presiden, naib presiden, dan kita sentiasa berbincang satu kaedah bagaimana kita nak improve lagi. Bukan pemain bakat baru, improve pemain yang sedia ada, yang dah level kebangsaan, yang dah ternama pun masih kita bincangkan. Bagaimanapun, Muhammad Somali menambah tugas lebih berat menanti Ahmad Jais apabila PSM bakal meletakkan KPI lebih tinggi untuk tahun depan. Kejohanan judo terbuka Asia di Hong Kong, atlet negara Amir Daniel Abdul Majid mempamerkan penguasaan apabila meraih pingat emas saingan bawah 81 kg sekaligus mengubah kekecewaan atlet berusia 19 tahun itu yang sekadar meraih gangsa pada penampilan edisi lalu. Saya sangat-sangat gembira yang saya dapat akhiri tahun ini dengan gold medal. Yang gold medal pertama adalah Asian Open saya. Dan upcoming comp saya will be National Senior yang akan berlangsung di Perak, Ipoh Perak. And next planning will be fokus untuk preparation SEA Games next year di Thailand. And planning untuk my qualification dalam Olympic LA 2028. Pemenang Piala Gangsa Sukan Commonwealth 2022 itu menundukkan lawan dari Korea Kim Sun-woo dengan 1 ipon. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.